Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada Ustazah Zakiah dan rakan-rakan yang lain. Pada pagi ini, kami akan membincangkan sebuah tajuk yang semakin penting untuk diberikan perhatian, iaitu masalah sosial membawa kepincangan sahsiah remaja. Tetapi sebelum itu, saya dengan secita-citanya ingin memperkenalkan diri saya dan rakan-rakan yang akan bersama membincangkan isu ini sehingga ke akhir forum ini nanti. Kerana bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Saya, Raja Nur Hazirah binti Raja Zulkarnain dari H1P2 akan bertindak sebagai pengerusi sepanjang forum ini. Panel kita yang pertama iaitu Puteri Adawiyah Elona binti Malik. Beliau merupakan rakan sekelas saya. Apa khabar saudari? Terima kasih Raja Nur Hazirah. Alhamdulillah saya dalam keadaan yang baik. Seterusnya, panel kita yang kedua iaitu saudara Muhammad Faris bin Kamaruzaman, juga dari kelas H1P2. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, khabar baik. Berbalik kepada topik ataupun isu perbincangan kita pada hari ini mengenai masalah sosial membawa kepincangan sahsiah remaja. Masalah sosial dalam kalangan remaja merupakan fenomena yang semakin membimbangkan kita pada hari ini. Masalah seperti pengagihan dadah, salah laku pelajar, pergaulan bebas dan sebagainya semakin berleluasa dan kian meningkat. Gejala sosial dapat diklasifikasikan sebagai satu jenayah yang melibatkan etika dan moral individu. Jenayah ini bukan sahaja dilakukan oleh golongan remaja dan dewasa, malahan kanak-kanak juga turut terlibat dalam masalah ini. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan berlakunya masalah sosial dalam kalangan remaja ini. Dengan itu, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel pertama kita mengenai faktor-faktor masalah sosial membawa kepincangan sahsiah remaja. Apa kata kita mempersilakan saudari Puteri Adawiyah Elona binti Malik dahulu untuk mengupas mengenai isu ini. Dipersilakan saudari. Terima kasih moderator Raja Nur Hazirah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Antara punca berlakunya masalah ini ialah datangnya dari masalah keluarga yang dihadapi dalam keluarga tersebut. Sememangnya tidak boleh dinafikan, ibu bapa adalah pendorong utama bagi remaja untuk menjadi seorang yang berguna kepada keluarga, masyarakat dan negara. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan uswah hasanah yang sepatutnya menjadi suri tauladan hidup kepada anak-anak. Namun, apabila ibu bapa tidak dapat memberikan perhatian kepada anak-anak, masalah keluarga semakin mendominasi keadaan, membuatkan anak-anak menjadi tertekan di usia yang muda dan ingin mencari ketenangan di luar sana. Sebagai contoh, ibu bapa terlalu sibuk dengan hal kerja sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka untuk mencurahkan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak. Kontradiksinya, mereka telah memilih jalan hitam akibat daripada terpengaruh dengan orang yang tidak bertanggungjawab. Disebabkan kekurangan kasih sayang keluarga, remaja mencari keseronokan di luar sana dengan melibatkan diri dengan gejala sosial seperti gangsterism, seks bebas, penderaan, rokok, ketagihan dadah hinggalah kepada mak rempit yang berpeleseran di luar sana. Golongan muda merupakan tonggak negara untuk menerajui kepimpinan pada masa akan datang. Ini sangat sesuai dengan slogan kita iaitu Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Tiang Negara. Namun, apabila golongan muda ini telah melibatkan diri dalam gejala sosial yang sangat negatif ini, ibu bapa akan kehilangan permata berharga yang sepatutnya menjadi penerus legasi keluarga. Kajian mendapati bagi tahun 1997 hingga 2003 di seluruh negara telah mencatatkan statistik jenayah sosial melibatkan rogol iaitu sebanyak 9,878 kes, cubaan membunuh diri sebanyak 407 kes dan yang paling merisaukan, statistik ini akan meningkat secara mendadak menjelang tahun 2022. Sesungguhnya, perkara ini seharusnya membuka mata banyak pihak tentang betapa pentingnya mencurahkan kasih sayang
kepada anak-anak agar mereka tidak terjerumus dalam masalah sosial yang akhirnya nanti akan memakan diri mereka sendiri. Dalam surah Al-Isra ayat ke-16, Allah telah berfirman, "Dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri, kami perintahkan lebih dahulu orang-orang yang melampau dengan kemewahan di antara mereka supaya taat, lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya. Maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya." Oleh itu, golongan muda yang menjadi faktor terbesar dalam penyumbangan masalah sosial ini seharusnya berasa risau dengan perbuatan terkutuk tersebut. Di samping itu, peranan ibu bapa amat penting bagi memastikan anak-anak tidak terabai dari segi perhatian, masa dan emosi. Seterusnya, saya tujukan sekali keratan video Temu Ramah seorang guru bahasa Melayu tentang pandangan beliau berkaitan faktor masalah keluarga yang menjadi penyumbang kepada masalah sosial. Dipersilakan. Baiklah, sekarang saya akan menemu Ramah seorang guru bahasa Melayu di SMK Dato' Muhammad Yunus Sulaiman tentang pandangan beliau berkenaan masalah keluarga yang menjadi penyumbang utama dalam kepincangan masalah sosial. Baiklah Puan Razila, bolehkah Puan memberikan sedikit pandangan berkenaan benarkah masalah keluarga membawa kepincangan kepada masalah sosial? Dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara. Okey, baik, berkenaan dengan isu yang diutarakan sebentar tadi, iaitu adakah atau benarkah masalah kepincangan sosial remaja berpunca daripada masalah keluarga. Pada pendapat saya, ia benar. Ya, sebab kita melihat bila sebuah masalah keluarga bermakna adalah perkara yang negatif, apakah yang berlaku dalam keluarga tersebut. Ya, pokok pangkal seorang remaja itu berpunca daripada keluarga. Jadi di sini ingin saya menjelaskan terdapat dua masalah keluarga di sini. Iaitu yang pertama sekali ialah keluarga yang berpecah belah akibat perceraian. Okey? Pertama ya, apabila dalam satu keluarga itu terdapat perceraian antara ibu bapa. Jadi mungkin ibu bapa ini akan membawa haluan masing-masing, satu ke utara, satu ke selatan. Ya. Kemudian apabila mereka sudah berpecah belah tanpa haluan, ditokok tambah dengan saling menuduh antara satu sama lain, jadi kesannya kepada tumbesaran anak-anak. Ya, anak-anak akan berasa di manakah mereka nak ikuti? Adakah mereka akan mengikut ayah atau mereka akan mengikut ibu? Jika mereka mengikut ayah, ya, mungkin si ayah akan memburuk-burukkan ibu. Dan sebaliknya jika mereka mengikut ibu, ya, haluan ibu, mereka ibu pula akan memburuk-burukkan ayah. Jadi ini memberikan satu tekanan kepada remaja. Ya, mereka akan berfikir, siapakah yang benar di sini? Jiwa remaja ini kosong. Okay? Jadi cara untuk mereka mengurangkan atau mengisi kekosongan jiwa ini, ya, ataupun mereka berusaha untuk mencari kepastian, malangnya jalan mereka ini salah. Ya, mereka akan berjumpa dengan, ya, kawan-kawan. Kebanyakannya kita maklum pengaruh kawan juga, ya, penyumbang kepada masalah ini. Dari tokok tambah daripada masalah keluarga, kemudian mereka salah, ya, mereka meluahkan masalah pada kawan mereka. Kemudian kawan mereka salah memberi nasihat. Jadi cara untuk mereka remaja ini mengurangkan tekanan, mungkin remaja ini akan pergi ke tempat-tempat yang tidak sesuai dengan usia mereka. Contohnya, mereka pergi ke pub, ya, mereka berlumba haram. Kemudian mereka juga sampai satu tahap mereka mudah dipengaruhi oleh dadah. Dan juga mudah dipengaruhi oleh orang dewasa, iaitu maafkan kata, mereka mungkin boleh masuk ke kancah maksiat. Ya, ini semua boleh mengurangkan masalah mereka sendiri. Pada pandangan mereka lah, hakikatnya jalan mereka itu salah. Namun mereka tak ada siapa yang ingin diperbetulkan. Ya, sebab berpunca daripada ibu bapa. Ibu bapa membawa haluan
masing. Itulah pendapat saya, daripada mungkin seorang ibu bapa dan juga seorang guru. Ya, mungkin pendapat saya tidak berapa mantap. Ya, tetapi sebagai manusia kita melihat apa yang berlaku dalam situasi sebenarnya. Ya. Baiklah, terima kasih Puan Razila atas pandangan yang cukup bernas sebentar tadi. Selain itu, pengaruh media massa juga menjadi salah satu punca penting yang menyebabkan remaja terlibat dalam masalah sosial. Pada zaman yang pesat dengan kemajuan teknologi ini, remaja sekarang mampu mendapatkan sebarang informasi dengan mudah tanpa sebarang batasan. Pengaruh media massa terlalu luas sehingga kan menjangkau batasan manusia. Contohnya dengan kewujudan media sosial yang semakin hari semakin rancak majunya seperti aplikasi TikTok, Instagram dan sebagainya. Namun, apa yang membimbangkan adalah kesan negatif dari kemajuan teknologi itu sendiri. Misalnya, hampir semua remaja pada era ini memiliki alat permainan video game yang sesetengah permainan melibatkan remaja ataupun seseorang itu untuk memainkan watak-watak sebagai pembunuh maupun pengganas. Hal ini nampak seperti hal remeh, namun kerana perkara sekecil ini sahaja mampu mempengaruhi remaja melakukan perkara tersebut dalam dunia nyata dan berani mencederakan orang sekeliling. Hal ini akan menyumbang kepada peningkatan kadar jenayah dalam negara. Jika kita perhatikan di negara Amerika Syarikat, kes penembakan secara rambang di sekolah bukanlah perkara yang baharu bagi mereka. Setiap hari pasti ada sidang media tentang insiden tersebut. Hal ini kerana remaja di sana terlalu bebas dalam pemilikan senjata haram dan yang paling utama terpengaruh dengan aksi negatif dari permainan video game itu sendiri. Oleh yang demikian, kita janganlah memandang isu ini sebagai sesuatu perkara yang remeh. Sebaliknya, perlu mengambil langkah-langkah awal untuk menangani masalah ini agar tidak terus berleluasa. Sekian dari saya, kembali kepada moderator kita iaitu Raja Nur Hazira. Terima kasih saudari Puteri. Satu pandangan yang sungguh jelas. Sejak akhir-akhir ini, gejala sosial dalam kalangan remaja semakin membarah. Setiap hari terdapat paparan berita mengenai gejala negatif ini sehingga menggugat kesejahteraan masyarakat dan negara. Situasi ini amat membimbangkan semua pihak kerana remaja merupakan tonggak harapan masa hadapan negara. Baiklah, panel kita yang seterusnya, Saudara Muhammad Faris bin Kamarul Zaman tentu mempunyai pandangan lain mengenai isu kita pada hari ini. Dipersilakan saudara. Terima kasih kepada saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Saya amat bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh saudari Puteri sebentar tadi, di mana terdapat pelbagai faktor yang menjadi punca kepada berlakunya masalah sosial yang membawa kepada kepincangan sasiah remaja. Jadi di sini saya ingin menyentuh sedikit tentang langkah-langkah yang boleh diambil oleh pelbagai pihak dalam mengatasi masalah sosial ini. Yang pertama dan utama sekali, ibu bapa boleh memainkan peranan penting dalam mewujudkan usaha-usaha ini. Ibu bapa boleh memainkan peranan dengan memerhatikan setiap gerak-geri dan pergerakan anak-anak mereka untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Dalam masa yang sama, ibu bapa juga mampu untuk mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka bergaul serta berkawan dengan remaja yang mempunyai kedudukan moral yang tinggi. Ini demikian kerana seperti mana yang kita tahu, pengaruh rakan sebaya adalah salah satu punca kepada penyebab berlakunya masalah sosial dalam kalangan remaja. Jadi dengan mengenali rakan-rakan anak-anak mereka, ibu bapa boleh membendung pergaulan bebas dengan rakan-rakan yang berakhlak kurang baik daripada berlaku. Selain itu, ibu bapa merupakan pemimpin kepada anak-anak dalam sesebuah institusi keluarga. Ajaran agama yang syumul perlu dipraktikkan setiap masa. Dalam konteks ini, kebanyakan institusi keluarga yang musnah disebabkan kerapuhan pegangan agama dalam kalangan ahli keluarga dapat dielakkan. Sebagai contoh, keluarga yang gesang dari segi amalan agama, yakni tidak mementingkan ajaran agama, biasanya akan berhadapan dengan masalah.
Oleh itu, amalan cara hidup seperti ditetapkan ajaran agama, masalah sosial seperti anak derhaka, anak lari dari rumah dan sumbang mahram tidak akan timbul kerana semua ahli keluarga mempunyai jati diri yang teguh. Mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW meliputi cara hidup Muslim dan Muslimah yang amat bernilai untuk kita ikuti. Langkah ibu bapa mendidik anak-anak dengan menyemai sikap amat ma'ruf nahi mungkar, iaitu melakukan perkara-perkara yang baik dan mencegah kemungkaran dalam diri diyakini dapat membentuk remaja daripada sebarang noda yang boleh merosakkan jiwa remaja. Hal ini demikian kerana remaja memahami tanggungjawab dan nilai-nilai menghormati dan ketaatan dalam keluarga. Menyedari nilai-nilai positif dalam keluarga, ibu bapa perlu mendidik anak sejak kecil lagi kerana meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Di samping itu, masyarakat juga boleh memainkan peranan untuk mengatasi gejala sosial ini. Anggota masyarakat perlu menunjukkan contoh yang baik khususnya kepada golongan muda. Jika terdapat golongan muda yang melakukan gejala sosial seperti penyalahgunaan dadah dan pergaulan bebas, masyarakat setempat hendaklah menegur sikap negatif tersebut. Jika didapati gejala sosial masih juga berlaku, dan aduan kepada pihak kuasa perlulah dibuat dengan segera. Yang ketiga, peranan pihak sekolah. Sekolah merupakan satu institusi atau tempat untuk membina dan mendidik pelajar-pelajar dalam segi sosial, rohani dan intelek. Pihak sekolah juga boleh memainkan peranan dalam membendung masalah sosial ini. Contohnya, pihak sekolah boleh menasihati pelajar di pimpinan sekolah agar menjauhi gejala sosial yang akan mendatangkan kesan buruk kepada pelajar dan juga keluarga. Guru-guru juga boleh memberikan nasihat secara langsung atau tidak langsung tentang keburukan gejala sosial dalam mata pelajaran yang diajar seperti mata pelajaran civic dan agama Islam. Pelaksanaan aktiviti kurikulum juga dapat menghindari pelajar daripada terjebak dalam gejala sosial. Media massa juga boleh memainkan peranan dalam membantu membendung masalah sosial ini. Hal ini dimulakan kerana media massa boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang remaja dengan berkesan. Ini disebabkan pada zaman serba canggih ini, remaja lebih banyak menghabiskan masa mereka di media sosial. Media massa seperti televisyen mestilah menayangkan lebih banyak program yang berunsur positif dan memberi pendidikan kepada penonton. Rancangan yang berunsurkan hiburan yang melalaikan juga tidak wajar ditayangkan di televisyen. Dan yang terakhir, pihak kerajaan juga boleh memainkan peranan untuk mengatasi gejala sosial. Hal ini kerana pihak kerajaan mempunyai sumber kewangan untuk melaksanakan program bagi menangani gejala sosial di dalam kalangan remaja. Kerajaan boleh menganjurkan dan melaksanakan program kesedaran berkaitan masalah sosial di dalam kalangan remaja. Aktiviti ini boleh dilakukan semasa cuti hujung minggu atau cuti sekolah yang panjang. Di samping itu, pelbagai aktiviti sampingan juga boleh diselitkan dalam program tersebut. Sebagai contoh, aktiviti sampingan yang lain termasuklah mengadakan ceramah, mengedarkan pamflet dan mengadakan program sukarelawan memupuk kasih sayang kepada masyarakat komuniti tempat tinggal. Justru secara keseluruhannya, pembantarasan gejala sosial merupakan tanggungjawab semua pihak dan bukan sahaja tanggungjawab kerajaan. Komitmen semua pihak diperlukan bagi mewujudkan satu tindakan bersepadu sesama agensi-agensi kerajaan dan masyarakat keseluruhannya. Janganlah kita mempunyai sikap memandang ringan mengenai perkara ini. Gejala sosial ibarat penyakit dan setiap penyakit mempunyai penawarnya. Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud bahawa Allah telah menurunkan penyakit dan ubat dan dijadikan kepada setiap penyakit ada ubatnya. Berubatlah tetapi jangan berubat dengan benda-benda yang haram. Kesimpulannya, pelbagai langkah boleh diambil dan dilaksanakan, tetapi apa yang lebih penting ialah ibu bapa mestilah memainkan peranan dan tanggungjawab dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak di dalam kalangan remaja. Dengan kata lain, walau apapun langkah yang diambil oleh mana-mana pihak, tanpa kerjasama dari ibu bapa, nescaya gejala ini sukar diatasi. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Faris. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang masalah sosial membawa kebincangan remaja. Konklusinya, semua pihak haruslah bersatu hati dan berganding bahu untuk mengambil tindakan yang konkret dan proaktif bagi menangani masalah gejala sosial. Sekiranya perkara ini diambil berat, gejala ini dapat diatasi dengan mudah.
Jelaslah bahawa peranan dan tanggungjawab semua pihak sangat penting bagi mengurangkan berlakunya gejala sosial ini. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi berkongsi perbicaraan tentang masalah sosial dalam kalangan remaja. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu sosial kalangan remaja. Selanjutnya, membantu menyelamatkan negara kita. Harapan saya, forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar di telinga kiri. Nampaknya sampai di sini sahaja forum kita. Terimalah pantun indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan dari kami sendiri. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya memohon mengundurkan diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehingga jumpa lagi.